सर्वलोकं मयिकां सरस्वती महाभागी विद्याकमललोचिनी विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि च सरस्वती ॐ ऐं मा सर्वदा Tamadun India wujud antara tahun 2500 hingga 1800 sebelum Masihi. Selepas tempoh ini, tamadun Indus telah mengalami keruntuhan. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan orang Aryan yang telah membawa satu budaya dan tahap baru kepada masyarakat lembah Indus. Tahap ini dikenali sebagai zaman Vedic. Zaman Vedic merupakan permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman itulah lahirnya agama Hindu. Setelah beberapa ketika bertapak di lembah Indus menjelang abad ke-7 sebelum Masihi, perhatian masyarakat tersebut beralih ke lembah Ganges. Pada zaman ini, terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan raja. Terdapat dua bentuk kerajaan iaitu Janapada atau kerajaan kecil dan Mahajanapada atau kerajaan besar.
Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya, kerajaan-kerajaan kecil ini telah disatukan. Pada tahun 321 sebelum Masihi, telah lahir empayar yang pertama di India. Ini berlaku semasa pemerintahan dinasti Maurya apabila seluruh India Utara telah disatukan. Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan pada ketika pemerintahan Asoka. Masyarakat Aryan telah berpindah ke India setelah kejatuhan tamadun lembah Indus. Masyarakat Aryan berasal dari Asia Tengah, iaitu Iraq dan Iran. Penghijraan menyebabkan pembentukan adab baharu, iaitu Indo-Aryan. Pembahagian masyarakat mengikut wilayah telah dilakukan. Indo-Aryan menetap di India Utara, Dravida menetap di India Selatan, Gurkha, Bhutia dan Khasi di Gunung Himalaya, dan Mundas, Bhil dan Kol yang merupakan masyarakat asli. Budaya masyarakat India terdiri daripada 4. Pertama sekali ialah sistem kasta yang terdiri daripada Brahmin yang merupakan golongan intelek dan ahli agama, Kshatriya yang merupakan pemerintah, pentadbir dan tentera, Vaishya yang merupakan pendagang dan peniaga yang menjana kekayaan, dan akhir sekali adalah Sudra yang merupakan buruh dan petani. Seterusnya adalah 4 peringkat kehidupan, iaitu Brahmacharya tahap pertama, Grahastha tahap kedua, Vanaprastha tahap ketiga dan Sannyasa tahap keempat. Seterusnya adalah objektif kehidupan, Purusartha yang merupakan 4 objektif mulia yang perlu diamalkan. Ia terdiri daripada Aram Dharma, Porul Harta, Inbam Kama, Vidu Moksha. Akhir sekali adalah kedudukan kaum wanita di masyarakat Indo-Arya. Pada zaman Veda awal, kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. Zaman Vedik kemudian dan selepasnya, kaum wanita dikenakan banyak sekatan, peranan dan tanggungjawabnya dalam lingkungan rumah tangga sahaja. Dalam masyarakat Dravida pula, pada zaman Sangam, kaum wanita diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. Sifat keibuan yang ada pada mereka disanjung dan dianggap sebagai nilai mulia. Pujangga-pujangga wanita didapati berupaya membuktikan kebolehan dengan mencipta puisi-puisi. Akhirnya, kedudukan kaum wanita mengalami kemerosotan selepas zaman Sangam dan dipulihkan semula semasa kedatangan kuasa British. Bahasa terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 longhat. Hanya 14 bahasa diperakui dalam perlembangan antaranya Tamil, Telugu, Hindi, Urdu, Gujarati, Malayalam dan Punjabi. Bahasa-bahasa dibahagi 2 rumpuan iaitu bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida. Bahasa Indo-Arya bentuk asli bahasa Sanskrit. Bahasa Dravida tergolong dalam bahasa ini ialah Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu dan Gondi.
Pencapaian dari sudut seni bina di tamadun India. Seni bina Hindu berkembang selepas zaman Gupta kerana kuil dikatakan tidak dipentingkan dalam zaman awal. Brahmin yang berkuasa menentukan peraturan dan perancangan sesebuah kuil. Terdapat dua bentuk kuil sempurna, bulatan dan empat segi. Hindu lebih menekankan simbol empat segi. Buddha lebih condong kepada bentuk bulat. Setiap kuil menggunakan ukuran Hindu dikenali sebagai Vastu Purusha Mandala. Seni bina yang kedua iaitu Iron Pillar of Delhi. Tiang besi yang dikenali Iron Pillar of Delhi ini dibina pada zaman Chandragupta Vikramaditya yang memerintah daripada tahun 375 sehingga 413. Terdapat juga dakwaan mengatakan bahawa tiang besi ini mula dibina sekitar tahun 912 sebelum Masehi. Tiang besi yang mempunyai ketinggian 7 meter ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan juga mampu menahan karat dan rebut meskipun terdedah kepada udara luar selama lebih dari 1600 tahun. Tiang besi ini membingungkan ramai saintis kerana besi tahan karat tidak pernah dicipta pada abad ke-4 atau abad ke-5 Masehi. Seni bina Buddha iaitu zaman Maurya yang mencapai seni kemahiran pertugangan batu yang tinggi, menekankan elemen geometri iaitu segi empat dan bulat. Stupa Buddha dalam zaman Asoka, stampas monumen berbentuk tiang, seni bina gua yang ada kehidupan sejarah monistik, Vedika batu, Torana Buddha iaitu pintu gerbang. Akhir sekali, seni bina tamadun India, perancangan bandanya yang sistematik, penggunaan cendera berkisi dibuat untuk mengurangkan pancaran matahari, batu mamar putih digunakan untuk mengurangkan bahang, menggunakan kayu dan batu sebagai sumber asas seni bina dan susunan bangunan mengikut grid dan selari. Dari sudut teknologi, terdapat 4 pencapaian yang telah dicapai oleh tamadun India. Yang pertama ialah dalam ilmu matematik. Ilmu matematik telah wujud dan berkembang pada zaman Gupta. Masyarakat India mengembangkan ilmu matematik untuk menentukan tempat upacara pengorbanan menerusi kiraan astrologi. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmin dan angka Kharosti. Kemudian, dalam bidang astronomi pula, masyarakat India menguasai ilmu kaji bintang atau dikenali sebagai astronomi. Perkara ini tertulis dalam Jyotisa iaitu kitab Veda. Mereka juga mengenal pasti 27 bintang atau nakshatra yang memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia dan juga berjaya menemui 7 planet tanpa bantuan teknologi. Selain itu, dalam ilmu fizik, sarjana India menerangkan konsepnya bermula daripada jisim yang mengandungi 5 elemen yang terdiri daripada bumi, prithvi, udara, vayu, air, jal, api, agni serta ruang, aksha. Bidang kimia pula tertumpu pada pembuatan ubat bagi hidup lama, racun dan lain-lain. Iron Pillar di Delhi yang dibina pada abad ke-5 Masihi merupakan tiang besi setinggi 7 meter dan begitu tulen yang telah didapati tidak berkarat sehingga hari ini. Ilmu perubatan juga wujud dalam tamadun India. Ia berkembang disebabkan kecenderungan masyarakatnya dalam fisiologi kerana kaitannya dengan yoga.
Amalan yoga yang mengutamakan ketenangan minda kerana penting untuk kesihatan mempunyai kaitan dengan amalan meditasi dalam ajaran Hindu. Menurut teks-teks Ayurvedik atau Ayurveda, badan manusia terbentuk dari kombinasi angin, api dan lendir. Serangan penyakit adalah disebabkan ketidakseimbangan dalam badan dan dirawat dengan menggunakan ubatan herba dan minyak urutan.